Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Saya harap semuanya sihat pada hari ini. Waktu-waktu mendung, hujan kan, sejuk ni, jangan lupa pula kuliah kita kan pagi ni. So, nampak pun macam tak ramai yang masuk ni hari ni. Mungkin masih tidur lagi tu ke di atas katil. Tak apalah kalau yang masih kat atas katil tu kau nak dengar pun dengar je lah. Tak apa, okey je. Tapi yang penting ialah hari ini kita akan sambung perbincangan kitab kita Jami'ul Ulum wa Al-Hikam dalam pengajian kita pesanan Rasulullah untuk muslimah. Dan alhamdulillah ya muslimah, hari ini kita akan masuk kepada perbincangan hadis yang baru, iaitu kita sudah masuk ke hadis yang ke-31. Okey, kita dah masuk ke hadis yang ke-31 pada muka surat 285. Muka surat 285. Dan kita akan membincangkan tentang keutamaan zuhud. Keutamaan zuhud. Baik, dah siap dah? Semua dah buka kitabnya? Kalau belum buka, sila buka sekarang. Okey, muka surat 285, kita berada pada hadis yang ke-31. Hadis ini ya, muslimah, ia adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan yang lainnya. Okey, dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Yang mana seorang sahabat Nabi bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki, dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia pun berkata kepada Nabi, ataupun dia mengajukan dengan satu pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku satu amalan yang mana apabila aku mengamalkan amalan itu, Allah Subhanahu wa taala akan mencintaiku dan orang-orang yang ada di sekitarku juga akan turut mencintaiku. Baik, bila mendengar pertanyaan lelaki itu tadi, Nabi SAW pun bersabda, iaitu menjawab soalan beliau. Nabi kata apa kepada dia? Izhad fid dunya. Izhad fid dunya. Yuhibbakallah. Wazhad fima fi aidin nas. Yuhibbakan nas. Maksudnya, di sini kan, bila dia tanya tadi kepada Nabi tentang amalan yang kalau dia lakukan, dia boleh mendapatkan kecintaan Allah dan dia juga boleh mendapat kecintaan manusia. Maka Nabi kata kepada dia, zuhudlah di dunia. Zuhudlah di dunia, nescaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maka manusia akan mencintaimu. Jadi kita ada dua pengisian dalam hadis ini. Soalannya satu, tapi diberikan kepada dua. Soalannya tadi, kalau saya nak ulang kembali ya, soalannya ialah, ditanya kepada Nabi, amalan yang boleh, kalau dilakukan, boleh membawa kecintaan Allah. Bukan sahaja kecintaan Allah, tetapi boleh juga dia dapatkan kecintaan manusia. Jadi, Nabi berikan dengan dua. Untuk Allah,
Nabi kata apa? Zuhudlah di dunia. Engkau akan dapat yang pertama tadi yang kau bertanyakan. Zuhud di dunia, kau akan dapat cinta Allah. Kedua, Nabi kata, zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Engkau akan dapat kecintaan manusia. So, kita ada dua. Cuma, di awal perbincangan ini, kita akan lebih memfokuskan perbincangan kita kepada maksud zuhud dan juga zuhud di dunia. Zuhud di dunia. Yang zuhud bahagian kedua itu berkenaan dengan zuhud di tangan manusia itu kita akan sentuh di bahagian akhir perbincangan. Tetapi bukan hari inilah, untuk sesi-sesi yang akan datang. Baik, kita lihat di sini. Di bawah situ kan, pada muka surat kita yang 285, disebutkan sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahawa hadis ini dia mencakupi dua wasiat agung. Dua wasiat penting. Pertama, disebutkan bersikap zuhud terhadap dunia. Bersikap zuhud terhadap dunia. Dan bahawa sikap seperti ini mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jal bagi hambanya. Yang kedua, bersikap zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Maka bila kita buat perkara itu, ini akan mendatangkan kecintaan orang di sekitar kita. So, kita akan masuk kepada bahagian yang pertama terlebih dahulu. Terus ya, pergi pada muka surat yang berikutnya, muka surat 286. Kita lihat kepada syarah hadis. Syarah hadis. Di sini, Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan bahawa tentang zuhud terhadap dunia, tentang zuhud kita terhadap dunia ini, Al-Quran banyak memberikan isyarat yang memujinya dan sebaliknya mencela sikap mencintai dunia. Dalam Al-Quranul Karim, kita akan dapati Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita tentang bila seseorang dia zuhud terhadap apa yang ada di dunia ini, itu adalah satu sikap yang terpuji yang ada pada diri seorang yang namanya Muslim. Bukan Ustaz Muslim. Yang namanya Muslim. Maknanya kita sebagai seorang yang beriman, kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang Muslimah ini, bila kita ada sikap zuhud dalam diri kita ini, dia adalah satu sikap yang terpuji yang Allah tampilkan dalam Al-Quran. Namun, jika kita tidak memiliki sikap itu tadi, iaitu sikap zuhud terhadap dunia, dalam Al-Quran juga ada memberikan celaan terhadap sikap kita yang menanggalkan ataupun sikap kita yang membiarkan perkara zuhud itu tadi. Contohnya dalam kitab kita ini diberikan kepada kita dengan surah An-Nisa ayat 77. Dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-77, apa kata Allah? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila." Maksudnya, katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit. Atau dengan kata lain, Allah nak ingatkan kepada kita, kesenangan kita di atas muka bumi ini, dia hanya sebentar sahaja. Tak lama. Sedikit dan tak lama. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu dia lebih baik untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya mengejar akhirat, di sini Allah beritahu kepada kita, sebagai seorang muslimah, bila kita ni mengejar akhirat kita, itu adalah yang terbaik. Kerana apa? Dunia adalah tempat yang sementara Allah tempatkan kepada kita sebagai ujian untuk kita lalui. Lalu, apa kata Allah dalam ayat Al-Quran ini, surah An-Nisa ayat yang ke-77 itu tadi?
Allah kata begini, wala tuzlamuna fatila. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Maknanya orang yang mengejar akhirat, orang yang mementingkan akhirat, maka Allah Subhanahu Wa Taala janji, orang yang sedemikian dia tidak akan dizalimi. Dizalimi ni maksudnya dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Baik, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hal ini. Sebenarnya ada banyak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan berkenaan dengan betapa dunia ini adalah sebuah tempat yang sementara, sebuah tempat yang sebentar sahaja untuk kalian singgah dan tinggal. Tapi dalam hadis ini, bagi saya, ia merupakan sebuah hadis yang menunjukkan betapa dunia itu begitu hina. Yang menyebabkan bila kita sebagai seorang insan bertungkus lumus siang dan malam mengejar dunia itu tadi, ia adalah perbuatan yang sia-sia. Dan dalam hadis ini ya Muslimah pada muka surat 286, okey, pada muka surat 286 ada sebuah hadis daripada Jabir yang beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bis-suqi wan-nasu kanafaihi famarra bijadiyin asakka mayyitin fatanawalah fa'akhadha bi'udhuni. Maksudnya, bahawasanya Nabi SAW pernah lewat, maknanya Nabi pernah lalu di sebuah pasar. Okey, Nabi pernah lalu di sebuah pasar, sementara orang-orang berada di sekitar baginda. Lalu, baginda melewati ataupun baginda lihat ada seekor bangkai anak kambing yang kedua telinganya kecil. Jadi Nabi lalu dekat pasar. Okay, dalam kisah ini diceritakan kepada kita oleh Jabir radhiyallahu an. Nabi lalu di pasar, di sebuah pasar. Kemudian bersama dengan baginda ada beberapa orang. Kan ialah Nabi kalau jalan mestilah orang tengok, orang nak dekat dengan Nabi kan. Okay? So ada ramailah orang yang ada di situ. Dan kemudian ketika Nabi lalu di pasar itu, Nabi nampak ada bangkai seekor anak kambing yang mana telinganya kecil. Maknanya di sini nak disebutkan anak kambing yang mati tu, bangkai dia tak berapa normal. Dia ada kecacatan dari sudut telinga je lah. Telinga dia tak berapa normal. Sekejap Suara saya nak hilang. Masuk hari Sabtu kan. Dia biasa hari Sabtu ya. Di ujung-ujung. Sorry dah nak hilang. Okey. Tadi pasal anak kambing. Bila Nabi SAW nampak seekor bangkai anak kambing yang mana telinganya kecil, lalu apa kata Nabi SAW kepada para sahabat yang ada di sekitar baginda? Nabi kata begini, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Nabi tanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang ingin membeli ini? Siapa di kalangan kalian yang ingin membeli bangkai anak kambing itu tadi? Nabi nampak kan bangkai anak kambing itu. Lalu Nabi tanya, siapa antara kalian yang nak beli anak kambing itu tadi dengan harga 1 dirham? So Nabi tanya kepada para sahabat yang ada di sekitar baginda. Kemudian mereka pun menjawab. Bila Nabi tanya begitu, mereka jawab, faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Mereka pun menjawab, kami tidak ingin membelinya dengan harga semurah apapun. Kami tak ingin untuk membelinya dengan harga semurah apapun. Dan apa yang boleh kami lakukan? Okay, apa yang boleh kami lakukan dengan seekor bangkai anak kambing? Yelah kan kita kalau nampak pun, tiba-tiba kita jalan dekat pasar Gelang lah kata kan. Kat Gelang ada jual kambing? Adalah kan? Mestilah ada. Okey. Maksudnya di sini bangkai. Kita jalan dekat pasar. Kemudian tiba-tiba ada orang datang kat kita, dia tunjuk bangkai anak kambing tu kan. Awak nak beli tak? Saya jual dengan awak $1. Awak nak beli? Kita mesti terperanjat, dek ni.
offer kita offer kita apa ni, nak beli anak kambing tak apa lagi Muslimah, ini bangkainya. Ini bangkainya. Kita mesti pelik ataupun kita rasa apa dia ni offer kita nak beli bangkai anak kambing $1 pula kan. Dah tu dah lah anak kambing tu telinga dia kecil. Macam tu kan. Anak kambing telinga dia kecil. Ya Allah. Apa benda lah dia offer kita ni. Kita mesti rasa itu adalah satu benda yang tak berguna untuk kita beli. Itu yang diucapkan oleh para sahabat. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kalau kau offer kita untuk beli dengan harga yang lebih rendah daripada itu, tak mungkin kami akan beli. Kalau orang offer kita untuk beli, tadi kan saya bagi contoh $1. Okay, $1. Kemudian kita pun kata, awak kalau offer saya 50 sen pun saya tak belilah. Kita akan cakap gitu kan. Awak offer saya anak kambing ni, kita jalan kat pasar, kemudian tiba-tiba ada orang offer kita. Awak offer saya anak kambing ni, bangkai anak kambing ni 50 sen, saya tak beli. $1 pun bagi saya, walaupun saya mampu beli, tapi kalau awak letak 50 sen pun saya tak beli. Kita akan cakap gitu. Sebab kita nak buat apa dengan bangkai anak kambing? Okey, nak buat apa dengan bangkai anak kambing? Lalu, mereka pun kata lagi kepada Nabi, qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi. Mereka kata, demi Allah, kalaupun seandainya anak kambing ini dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia itu adalah haiwan yang cacat. Sebab jangan lupa, kan, telinganya kecil tadi. Kita bincangkan tadi, telinganya kecil. Okey? Jadi mereka kata, sedangkan kalau anak kambing ini hidup, telinga dia tu cacat. Okey, telinga dia cacat. Kemudian mereka kata, li'annahu asakku fa kaifa wa huwa mayyit. Lalu apa lagi jika dia telah menjadi bangkai? Maknanya kualiti anak kambing itu dari sudut untuk dibeli semasa dia hidup pun, kalau saya kata, walaupun kita kata mungkin ada orang nak beli kan, tapi kualiti dia tak sama sebagaimana kambing biasa. Kerana kecacatan yang dimiliki oleh kambing itu. Jika semasa dia hidup, kualitinya tidak berapa baik. Apatah lagi setelah dia mati atau setelah dia menjadi bangkai. Rasanya takkan ada orang, memang takkan tak ada orang yang nak tampil ke depan untuk beli anak kambing yang menjadi bangkai itu tadi. Lalu apa kata Nabi kepada mereka? Nabi pun kata begini ya Muslimah. Faqal, wallahi, lad dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Wallahi, lad dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata gini, demi Allah, dunia ini benar-benar lebih hina bagi Allah daripada bangkai ini bagi kalian. Nampak jelas kan tadi? Bila Nabi SAW offer, Nabi tawarkan kepada mereka untuk beli bangkai anak kambing dengan harga 1 dirham. Lalu mereka kata apa? Kita tak beli kambing yang walaupun di-offer ataupun ditawarkan dengan harga yang serendah itu. Kerana apa kata mereka? Ini sebenarnya kalau nak guna bahasa kasar ni, nampak sangatlah hina betul lah anak kambing ni kan? Nampak sangat. Mereka kata kalau dia hidup pun dia cacat. Siapa nak beli? Kan? Tak menguntungkan. Kalau apatah lagi bila dia mati. Jadi Nabi kata apa? Pandangan kalian terhadap anak kambing itu yang dipandang dengan keadaan yang begitu hina. Kan? Dunia lebih hina bagi Allah daripada pandangan kalian terhadap anak kambing itu tadi. Dunia yang kita duduk ni sekarang lebih hina daripada anak kambing yang kita lihat dengan pandangan dan kualiti yang begitu rendah. Ini Muslimah, saya nak kata gini, betapa nilai ataupun betapa kehidupan dunia ataupun dunia yang sedang kita duduki pada hari ini, sekarang ini, dia adalah sebuah tempat yang tidak kekal kepada kita. Bahkan tidak seharusnya tempat
yang dipandang dengan pandangan hina oleh Allah itu tadi menjadi tujuan utama kita dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya yang Nabi SAW ingin sampaikan kepada kita. Kalau dalam pandangan Allah sudah begitu sekali dunia ini, kenapa kita menjadikan dunia ataupun menjadi satu tujuan yang kita kejar siang dan malam? 24 hours setiap hari kita kejar untuk tujuan dunia itu tadi. Sedangkan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang yang sentiasa ingin mendapatkan keredaan Allah, seharusnya kita mengejar sesuatu yang lebih bernilai, sesuatu yang boleh memberikan manfaat bagi kehidupan kita, iaitu akhirat. Okey? Tetapi muslimah, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan zuhud? Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan zuhud? Ataupun apakah yang dimaksudkan dengan meninggalkan dunia? Apa yang dimaksudkan dengan tidak mengambil dunia ini? Kita nak faham tentang hal itu. Adakah meninggalkan dunia ini, zuhud itu adalah kita tak bekerja, kita tinggalkan semuanya, kita beribadah 24 hours. Adakah begitu zuhud maksudnya? Ini pentingnya pengajian kita pada hari ini. Untuk kita letakkan maksud zuhud, kefahaman kita tentang zuhud itu pada satu tempat yang betul, pada satu tempat yang adil, supaya kita sebagai seorang muslimah tidak salah faham, yang akhirnya kita beramal dengan sesuatu yang salah dalam agama kita. Jadi di sini bila kita lihat pada muka surat 287, okey, bila kita lihat pada muka surat 287, kita ada satu subtopik yang diberi nama makna zuhud terhadap dunia dan perkataan ulama salaf dalam mentafsirkannya. Makna zuhud terhadap sesuatu, ni kita lihat daripada sudut bahasa ya. Kita lihat satu demi satu terlebih dahulu. Kalau kita lihat makna zuhud ini daripada sudut bahasa, dikatakan bahawa zuhud terhadap sesuatu adalah berpaling dari sesuatu. Kita berpaling daripada sesuatu. Okay? Kita nampak satu perkara, terus kita move. Ataupun kita palingkan diri kita. Alhamdulillah lah kursi boleh gerak. Okay. So kita nampak sesuatu, kita pun palingkan diri kita. Ini maksudnya berpaling daripada sesuatu. Okay? Ataupun palingkan wajah kita lah. Kita palingkan wajah kita. Tak nak lihat. Atau dengan kata lain, di situ kan dia letak dalam bracket mengabaikannya. Kita abaikan perkara tersebut. Kerana begitu sedikit dan remehnya. Sebab perkara itu dia remeh. Jadi kita abaikan dia. Tak memberikan kepentingan bagi diri kita. Jadi kita abaikan. Kita berpaling dari benda-benda yang remeh dan sikit sangat. Tak memberi apa-apa kesan saja. Serta tingginya kemahuan untuk meninggalkannya. Okay, di samping kita kata, bila kita zuhud ini dari sudut bahasa dari sudut bahasa, kita ni tinggalkan. Tinggi kemahuan tu tadi untuk kita tinggalkan perkara itu dengan satu kemahuan yang tinggi. Baik, dikatakan dalam bahasa Arab syai'un zahidun, yakni sesuatu yang remeh. Zuhud adalah syai'un zahidun, maknanya sesuatu yang remeh. Yang remeh ni kalau boleh saya artikan dalam bahasa yang lain ialah sesuatu yang tidak penting. Okey, sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita. Itu boleh kita panggil sebagai zuhud. Baik, kalau kita nak lihat daripada sudut istilah syarak. Okey, daripada sudut istilah syarak, zuhud inilah bila kita mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang kita yakini halal. Mengambil dengan kadar yang perlu terhadap sesuatu perkara yang kita yakini ianya adalah halal. Letak dalam buku muslimah, sila catat. Catat. Itu sikit info yang saya tambah. Maksud tadi tak dalam buku, jangan cari mana Ustazah baca ni, tak ada pun. Memang tak ada pun. Sampai esok cari pun tak ada. Okey, so catat. Maknanya di sini, kalau daripada sudut istilah syarak, ialah kita panggil begini. Mengambil sekadar yang perlu. Zuhud, mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang diyakini halal. Baik, para ulama salaf ada memberikan
Okay, para ulama salaf dan ulama setelah generasi mereka, itu ulama salaf dan khalaf lah kita bagi sini. Para ulama salaf dan ulama yang datang setelah generasi ulama salaf ini ada memberikan definisi-definisi yang tertentu, okay, untuk maksud zuhud. Yang mana di sini ya, pertama sekali kalau saya nak lihat, di situ kita ada pendapat daripada Yunus ibn Maisarah rahimahullah. Okay, kita ada pendapat daripada Yunus ibn Maisarah rahimahullah yang mana beliau berkata, zuhud terhadap dunia bukan dengan mengharamkan yang halal. Okay, bila kita kata kita zuhud dengan dunia kita ni kan, bukan kita mengharamkan yang halal. Benda tu kita boleh buat, kita boleh makan, maknanya halal untuk kita makan. Tapi bukan, kalau kita nak kata kita zuhud, bukan kita haramkan. Contoh, ayam panggang kan, ayam percik ke apa kan. Sedap kan ayam percik tu? Oh, lapar saya. Okay. Ayam percik tu halal. Tapi kita kata, oh tak naklah, saya tak nak makan ayam ni sebab saya zuhud. Saya tak makan makanan yang sedap-sedap. Ini adalah perkara yang salah. Ini perkara yang salah. Kenapa tak makan sedap-sedap ni? Oh, sebab saya zuhud. Makan sedap tu salah ke muslimah? Tak salah. Boleh je kita makan makanan yang sedap tu. Nak makan ayam percik ke. Yang penting ia halal ya. Yang penting ia halal. Ayam percik ke, ais kacang ke apa kan. Tapi mungkin ada orang yang zuhud ini, dia mengharamkan semua itu tadi. Kerana bagi dia ni nak zuhud. Ini semua nikmat dunia. Makan makanan sedap-sedap ni, ya Allah, ni semua nikmat dunia. Saya tak sentuh nikmat-nikmat dunia ni. Ini zuhud yang salah kalau betul-betul terjadi. Sebab kalau kita lihat kepada pandangan Yunus ibn Maisarah itu tadi kan, dijelaskan kepada kita, zuhud terhadap dunia bukan kita mengharamkan apa yang halal. Okey? Dan bukan pula dengan menyia-nyiakan harta benda. Bukan kita sia-siakan harta benda kita. Contoh, kita ada rumah. Kemudian kita sia-siakan rumah kita. Rumah ni harta ya muslimah, rumah kita harta. Sia-siakan tu macam mana? Kita kata kita nak zuhud, tak apalah Ustazah, yang pentingnya ada tempat bernaung. Tak ada sofa pun tak apa, duduklah dekat lantai. Tak ada katil pun tak apa Ustazah, kita ni zuhud. Tidur je beralaskan tikar. Kan? Beli je tikar. Tak apalah, bantal tak ada, meja tak ada, duduk je. Yang penting kita ada rumah. Sebab apa? Saya ni zuhud Ustazah. Tak boleh. Sebab harta juga ada haknya. Haknya apa? Untuk kita jaga, untuk kita hiasi, untuk kita tidak sia-siakan harta itu tadi. Supaya dia menjadi sesuatu yang dapat kita manfaatkan. Ini adalah perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala beri untuk kita lakukan. Tapi kalau kita sia-siakan harta yang kita ada, kan? Contoh, saya nak kira lain lah orang perempuan ni kan. Kita orang perempuan, tak payahlah pakai cantik-cantik ni Ustazah. Ni semua dunia. Ni semua harta dunia. Tak payah beli baju lawa-lawa ni semua. Tak apa, pakai je baju yang ada. Ni walaupun kita mampu ya. Saya nak cakap tentang orang yang mampu. Okay, orang yang ada kemampuan untuk beli sesuatu yang baru. Untuk menggantikan sesuatu yang dia mampu untuk ganti. Sedangkan perkara benda tu dah betul-betul lusuh. Dah koyak. Dah tak ada warna, Kalau bajunya warna putih, dah memang tak nampak dah warna putih. Tapi dia tetap pakai, bagi dia apa? Saya zuhud. Ini tak masuk ya muslimah. Kita tak kata itu zuhud. Itu lokek namanya. Maaf ya kalau kasar masa tu. Itu lokek, pelokek. Kalau bahasa kasar, tai hidung masin. Memang dia tak naklah, saya tak nak tukar baju saya. Tak apalah, yang penting boleh pakai. Bukan begitu. Sekarang ni, kalau baju kita dah koyak, rabak, okeylah boleh kita kata, tak apalah, saya jahit lah. Best lah pakai baju ni, sedap badan saya. Okeylah, tak ada masalah. Kalau kat rumah, okey saja kita tak buat begitu kan. Tapi kita ada kepentingan, kita ada kelebihan untuk tukar pakaian yang dah lusuh tu tadi. Penampilan kita, bagaimana? Kita orang perempuan dekat rumah ni, kalau tak tahu baju dekat rumah tu koyak-koyak, kita ni kalau isteri, janganlah pakai baju koyak-koyak depan suami. Kan? Dah lusuh pun pakai juga, suami tengok, ya Allah, bini aku ni kesian. Bagi duit, tak nak beli baju baru. Sebab apa? Dia kata nak zuhud. Tak boleh lah macam tu sekali kan. Tak apalah Ustazah, depan suami je. Buat apa nak pakai lawa-lawa? Depan suami lah kita pakai lawa-lawa, betul tak? Tahu depan suami nak zuhud, depan orang lain tak zuhud pula. Tu masalahnya kita ni orang perempuan. So kita ni,
Kalau boleh cantik, cantik. Kan? Kalau boleh cantik, cantik. Sebab kita ada kelebihan untuk hal sedemikian. Jangan kita menggunakan dengan sebab saya ni zuhud dekat dunia ni, Ustazah. Jadi saya tak nak pakai baju cantik, saya tak nak ganti sesuatu yang seharusnya saya ganti, kan? Tak bolehlah begitu. Itu tak kena. Tak kena dengan maksud zuhud yang diinginkan oleh Allah, yang juga diinginkan oleh Nabi SAW. Maksud yang diinginkan ialah yang ingin kita lakukan sebagai seorang hamba ini. Bukan begitu yang Allah inginkan kita buat. Bila kita kata zuhud tadi. Kan? So di sini, kita kena faham konteks kita bagaimana. So sekarang ni kita duduk di konteksnya adalah Singapura. So kalau konteks kita di Singapura, tak boleh kita nak jadi orang yang menyia-nyiakan harta kita. Dengan alasan kita kata kita zuhud. Okay, dengan alasan kita kata kita zuhud, itu tak kena muslimah. Tak kena pada tempatnya. Kemudian kita lihat, Yunus ibn Maisarah rahimahullah, dia kata begini, akan tetapi, dia kata tadi, zuhud bukan kita mengharamkan sesuatu yang halal. Bukan juga kita menyia-nyiakan harta benda kita. Tetapi yang dimaksudkan dengan zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah. Engkau yakin dengan rezeki yang Allah beri, itu maksud dia. Okey, engkau yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu sendiri. Dan keadaanmu ketika menghadapi musibah sama dengan keadaanmu saat tidak ditimpa musibah tersebut. Dan orang yang memuji dan mencelamu dalam kebenaran adalah sama bagimu. Kalau menurut kepada pendapat ataupun pandangan Yunus ibn Maisarah rahimahullah dalam kitab kita ini, kan, yang dinyatakan, ditampilkan kepada kita, bagi dia zuhud itu adalah kita yakin bahawasanya apa yang kita usahakan itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maksud yakin dengan apa yang ada di tangan Allah, begitu. Okey? Kita usahakan ini, kita dapat ini. Itu zuhud bagi dia. Kemudian, apa-apa yang berlaku di atas muka bumi ini, sama saja rasanya. Musibah yang Allah berikan kepada kita. Sama ada Allah berikan kesenangan kepada kita, alhamdulillah, ini orang yang zuhud. Allah berikan kepada kita dengan sesuatu ketidaksenangan, maknanya sesuatu musibah, ujian, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Sebab ia daripada Allah. Orang zuhud begitu. Kalau kita berpeganglah ya dengan pendapat Yunus ibn Maisarah itu tadi. Baik. Pada pendapat yang kedua, kita ada pendapat daripada Al-Hasan rahimahullah. Yang mana beliau berkata, orang yang zuhud itu adalah orang yang apabila melihat orang lain, dia akan berkata, orang itu lebih baik daripada aku. Ini lain sikit ya maknanya. Orang yang zuhud, bila dia lihat orang lain, dia tengok, walaupun dia tahu dia ada banyak kelebihan. Dia memang bagus. Dia tahu dia bagus ini, dia bagus itu. Tapi nampak orang lain, dia akan kata, dan maknanya dia acknowledge kelebihan orang tu tadi. Oh, orang itu lebih bagus daripada saya. Ini zuhud. Okay, menurut kepada Al-Hasan rahimahullah. Yang mana dia kata, ini kembali kepada hakikat bahawa orang yang zuhud dengan sebenarnya adalah orang yang zuhud dari memuji dan mengagungkan dirinya. Okey, orang yang zuhud ialah orang yang zuhud daripada mengagungkan dan memuji dirinya. Tadi kita kata zuhud itu ialah kita mengabaikan, kita tinggalkan, kita berpaling daripada sesuatu yang remeh. Jadi di sini bila kita ni zuhud daripada memuji diri kita sendiri, maknanya kita ni tidak mengagungkan diri kita. Kita tidak memuji diri kita. Kerana apa? Kita tahu ada orang yang lebih baik dari kita. Begitu. Okay? Ada orang yang lebih baik daripada kita. Baik. Seterusnya, kita lihat kepada pendapat yang ketiga. Kita ada pendapat daripada Wuhaib ibn al-Ward. Yang mana beliau kata, zuhud di dunia adalah bahawa engkau tidak putus asa terhadap apa yang tidak engkau raih. Dan juga tidak senang dengan apa yang datang kepadamu. Di sini, Wuhaib kata, zuhud kita di dunia
adalah bahawa kita ni tidak berputus asa terhadap apa yang tidak kita miliki. Senang kata gitu. Kita ni tak sedih. Kita tak ada rumah besar, kita tak mampu duduk kondo, kita tak mampu duduk banglo, kan? Kita tak sedih. Maknanya alhamdulillah lah rezeki yang saya ada ni dapat duduk rumah 3 room flat pun alhamdulillah begitu. Kan? Kita tak ada nak sibuk-sibuk lah. Kenapa aku tak duduk banglo Naklah duduk banglo lah gitu kan. Padahal tak mampu kan macam tu. Padahal tak mampu. Tetapi dia ni jadi orang yang sentiasa nak kejarkan sesuatu yang dia tak mampu tu tadi. Sampaikan dia meninggalkan yang lebih penting iaitu ibadah kepada Allah. Maka di sini orang yang zuhud, dia ni tak sedih kalau dia tak miliki apa-apa yang memang bukan yang milik dia. Yang dia tahu memang dia tak ada kemampuan untuk memiliki sesuatu yang di luar kemampuan dia. Maka di sini dia tak ada pun sibuk, dia pun tak ada mata dia merah. Mata merah ni maknanya dia tak dengki lah. Kan kalau nak tengok orang ada lebih daripada dia. Sebab kadang-kadang muslimah saya tak nafikan. Kita ni sedih bila nampak ada orang lebih daripada kita. Kita sakit hati. Ini namanya orang ni memang betul lah. Kalau begini ada masalah, ada problem orang ni. Dia nampak kan orang lain naik kereta besar, orang lain naik motor besar kan. Dia rasa geram, benci. Dia mulai sedih. Kenapalah aku tak naik kereta besar, ya Allah. Dia naik kereta, ya Allah. Bilalah aku nak naik. Kenapa aku tak gini? Kenapa aku gini? Kenapa? Sedih sangat. Rasa diri hina lah. Tapi kalau orang yang zuhud ini, dia lihat apa yang ada pada orang lain, alhamdulillah. Itu rezeki dia. Alhamdulillah itu rezeki dia lah. Rezeki saya ada pada tempat yang lain. Orang yang zuhud begitu. Okay? Dan juga dia ni tak senang dengan apa yang datang kepada dia. Maknanya, tak senang di sini bukan sebab dia tak suka dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Bukan begitu. Tetapi, bila kita kata dia tak senang dengan apa yang datang kepada dia, dia itu berhati-hati dengan harta bendanya, dengan sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada dia di atas muka bumi ini. Berhati-hati maksudnya ialah, dia ni tak nak jadi orang yang lalai dengan apa yang dia ada. Dengan harta yang dia miliki, dengan kesenangan yang dia ada di atas muka bumi ini. So dia, tidak kesenangan itu bermaksud dengan supaya dia lebih berhati-hati. Ini adalah pendapat daripada Wuhaib ibn Ward itu tadi. Dan kita ada pendapat yang terakhir. Pendapat yang terakhir ini daripada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Yang mana beliau kata, zuhud di dunia adalah pendek angan-angan. Pendek angan-angan. Bukan dengan makan makanan yang keras dan bukan dengan mengenakan pakaian yang kasar. Ini yang saya sebutkan di awalnya. Bagi saya, ia juga bertepatan dengan apa yang disebutkan dengan pendapat oleh Yunus ibn Maysarah rahimahullah pada pendapat kita yang pertama itu tadi. Cuma di sini lebih jelas sedikit lah. Dia tak belit-belit lah, dia straight to the point. Sufyan Ats-Tsauri, dia kata begini, zuhud di dunia adalah bila kita pendek angan-angan kita. Pendek angan-angan inilah maknanya kita tak berangan sesuatu yang di luar batasannya, di luar kemampuan kita. Kalau dengan rezeki kita, kan, macam contohlah saya kata, dengan rezeki saya yang mengajar ni, memang cukup-cukup lah untuk saya mampu beli rumah yang macam gini. Itu sajalah. Jangan kita dengan rezeki kita macam gini kan, kita ni panjang angan-angan, ya Allah, nantilah nak kerja ni kan, supaya ni dapat duduk lah rumah teres, macam tu. Nak duduk rumah teres. Kenapa, Muslimah? Kenapa kita ni jangan panjang sangat angan-angan kita? Walaupun saya kata boleh. Sebab bila kita ada angan-angan yang begitu jauh sekali, yang di luar kemampuan kita dengan sesuatu yang kita ada, dengan tangga gaji yang kita ada, kan, dengan gaji yang kita ada, kita berangan itu jauh. Sebab kita ni akan usaha siang dan malam 24 hours tanpa henti untuk kejar angan-angan itu tadi.
Untuk kejar angan-angan itu tadi sehingga kita lupa kita ada kewajipan dan tanggungjawab. Kita ada tanggungjawab untuk kita tunaikan. Kita ada hak untuk kita berikan untuk badan kita, untuk orang sekeliling kita, untuk kehidupan kita. Kerana kalau angan-angan kita panjang, kalau angan-angan kita panjang, kita dah tak fikir dah. Tak fikir dah suami, tak fikir anak, tak fikir ahli keluarga. Kita akan kerja apa? Sebab tujuan saya nak kumpul duit untuk beli rumah teres itu tadi. Tak kira lah makan ke tak makan, yang penting duit masuk. Sebab itu, orang yang zuhud, dia pendek angan-angannya. Kerana apa? Dia bimbang. Kalau terlampau jauh angan-angan itu tadi, akan menyebabkan dia mengabaikan hak-hak ataupun tanggungjawab yang perlu dia raikan, yang perlu dia laksanakan yang ada di sekitar dia. Terutama sekali, bimbangnya apa? Kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, iaitu melaksanakan amalan ibadah. Kerana apa? Kita dah dilalaikan dengan angan-angan kita yang begitu panjang. Dan dalam masa yang sama juga ya Muslimah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dia pesan kepada kita, orang yang zuhud bukan dia makan makanan yang keras. Maknanya kalau kita ni ada kemampuan untuk makan makanan yang ada zat, makanan-makanan yang baik, ikut kepada kadar kemampuan kita lah. Kan? Kalau boleh makan Swensons, makanlah Swensons, tak ada masalah. Kalau boleh order Grab food tu, order lah. Okey sahaja sebab itu kemampuan kita. Kan nak makan KFC ke, nak makan McDonald, yelah orang kata McDonald ni fast food kan, tak elok nak makan. Tapi kalau kita mampu untuk makan, sekadarnya, makan, tak ada masalah. Sebab kita mampu. Bukanlah kita nak makan ayam yang keras-keras. Tak apa, saya ni zuhud. Ayam yang ketul keras pun tak apalah. Sebenarnya kita mampu untuk beli ayam yang lebih baik. Untuk kita rasa ayam yang bagus. Tapi kita deny ni apa? Deny apa bahasa Melayu? Kita nafikan. Semua itu tadi kerana apa? Dengan alasan zuhud. Ini adalah maksud yang salah. Dan bukan dengan kita mengenakan pakaian yang kasar. Kita ada kemampuan tadi kan? Kita ada kemampuan tapi kita tak nak pakai pakaian yang baik. Kita pakai je lah apa-apa yang ada. Betul lah kita pakai apa-apa yang ada. Tapi maksud dia di sini ialah bukan kita dalam keadaan yang kita mampu, kita sengaja pilih pakaian yang kualitinya tidak baik. Kerana apa? Dengan tujuan maksud zuhud. Kita sengaja pilih tudung. Pilih tudung yang kasar. Bila pakai tu nampak macam kemah, atas kepala tegak je kan macam tu kan. Cuba pilih tudung yang lembut sikit. Bila pakai tu dia letak cantik macam ni. Elok senonoh orang kata. Bila lihat dekat kamera ni, oh senonoh betul tudung tu cantik. Jangan pula, okey, saya kata, aku ni Ustazah Sakinah, aku ni kena zuhud. Kita letak kat kepala kita ni dengan kain yang kasar, dengan tak kusut-kusut, masai orang tengok pun, ya Allah dah kenapa Ustazah tu? Kita akan mempamerkan imej yang salah tentang agama kita. Sebab itu penting ya Muslimah. Kita ini ada penampilan yang baik. Kita ada penampilan yang senonoh. Dan jangan sesekali bila kita ni, kalau kita ni memilih untuk berpenampilan yang kurang senonoh tadi, dengan pakai tudung yang kusut masai, dengan tak gosok, dengan pakai tudung yang keras dan sebagainya tu kan, kita pun kata, oh saya zuhud. Ini salah. Ini salah maknanya. Kita pun beri alasan, taklah aku zuhud apa? Sebab aku pakai macam gini. Tak macam korang. Korang tu memanglah keduniaan. Korang tu memanglah jiwa korang tu cenderung kepada dunia. Tak boleh kita kata sedemikian. Jadi di sini, zuhud itu dia perlu diletakkan pada tempat yang betul. Kerana apa ya, kalau kita lihat kepada penerangan di bawah itu, okey, alasan Sufyan Ats-Tsauri. Alasan beliau adalah kerana bila kita ni, kita masuk balik pendek angan-angan, mendatangkan kecintaan untuk bertemu dengan Allah, dengan keluar daripada dunia. Maksudnya bila kita pendek angan-angan, tadi saya katakan,
bila kita ni orang yang pendek, panjang angan-angan kita tadi, kita akan jadi orang yang meninggalkan amal ibadah. Kerana kita rasa kita tak ada masa untuk beramal ibadah, kerana kita hendak kejarkan apa yang kita aim tu tadi. So, kita tinggalkan Allah kerana angan-angan kita yang panjang. Tetapi, kalau menurut kepada Sufyan Ats-Tsauri, orang yang pendek angan-angan dia akan sentiasa ingin bertemu dengan Allah. Perasaan itu ada. Kerana apa? Dia tahu akhirat itu adalah satu tempat yang kekal. Dunia ini tempat persinggahan yang sementara. Dan, dia kata begini, dan sebaliknya panjang angan-angan menyebabkan kecintaan untuk tetap tinggal padanya. Dan kalau kita ada angan-angan yang panjang, angan-angan yang begitu panjang sangat-sangat tu kan, dia akan menyebabkan kita nak duduk di atas muka bumi ini, nak kekal di atas muka bumi ini, dan kita sayang nak tinggalkan dunia kita. Sebab mesti kita fikir, aku ni dah kerja siang malam, dah cari harta benda ni semua, sayangnya nak tinggalkan harta benda ni. Dengan titik peluh aku, ayat kita, dengan titik peluh saya ni, Ustazah, saya ni cari harta siang dan malam, sampaikan saya korbankan waktu tidur saya, untuk saya bekerja ni, sayangnya saya nak tinggalkan. Dia akan ada rasa yang sedemikian. Sayang terhadap dunia hingga sayang nak tinggalkan dunia. Dan kerana itu, barang siapa yang pendek angannya, maka dia tidak akan suka tinggal lama di dunia. Dan ini adalah puncak sikap zuhud dan berpaling dari dunia. Kita kalau pendek angan-angan kita ni kan, Muslimah, kita ni akan jadi orang yang sentiasa ingat pada kematian. Tapi kalau kita panjang angan-angan kita, kita akan jadi orang yang lupa dengan kematian. Namun yang paling penting, saya nak simpulkan perbincangan kita pada hari ini. Okay. Yang paling penting ialah zuhud daripada semua definisi yang diberikan itu tadi oleh para ulama salaf dan khalaf. Yang kita baca daripada pendapat Yunus ibn Maisarah, Al-Hasan rahimahullah, kemudian Wuhaib ibn Al-Ward, sampailah kita masuk kepada maksud yang diberikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kita dapati bahawasanya zuhud ini bukan kita meninggalkan dunia. Kita tanggalkan dunia ini totally daripada diri kita. Zuhud bukan begitu. Tinggalkan langsung. Tinggalkan langsung. Tak nak. Biarkan dunia ini. Bukan begitu. Tetapi bagaimana kita jadikan dunia ini sebagai satu tempat persinggahan yang kita duduk di dalamnya dan kita tak melampau-lampau di dalamnya. Itu lebih tepat. Okey? Zuhud bukan kita meninggalkan dunia kita. Tetapi kita jadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan ataupun jambatan untuk kita menuju akhirat. Kerana apa kita kata sedemikian? Kerana dunia inilah tempat untuk kita beramal soleh. Untuk kita menjadi seseorang yang begitu yang untuk kita menjadi orang yang baik, untuk kita menjadi orang yang ada interaksi dengan sesama manusia. Dia begitu dunia ni. Yang mana semua itu tadi, kita beramal soleh, kita jadi orang yang baik, kita ada interaksi dengan manusia, semua itu nanti akan kita bawa di akhirat kelak. Okay. Kemudian ialah tidak melampau-lampau di dalamnya. Maknanya, kita boleh gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di atas muka bumi ini. Kita boleh makan makanan yang sedap, kita boleh pakai baju yang cantik, kita boleh duduk dalam rumah yang cantik, kita boleh hiasi rumah kita dengan hiasan-hiasan yang cantik, boleh. Tapi tidak melampau-lampau. Tidak melampau-lampau tu ialah, apa maksudnya? Tak sampai kita membazir, tak sampai kita kalau tak ada duit pun kita sampai pinjam pada orang lain. Kalau gitu salah. Tapi dengan sekadarnya lah, ikut kepada kemampuan kita, ikut kepada apa yang kita mampu. Itu baru tepat maksud zuhud. Okey, Muslimah? Itu saja perbincangan kita pada hari ini. Saya buka kepada sesi soal jawab. Jika di sana ada persoalan yang ingin diajukan, dipersilakan.
Ada soalan Muslimah yang ingin diajukan, dipersilakan. Kalau tak ada soalan, Alhamdulillah juga ya. Ada soalan Alhamdulillah, tak ada soalan pun Alhamdulillah. Dipersilakan kepada viewers kita untuk tanyakan soalan. Mungkin ada yang sedikit keliru ke apa-apa kan, boleh juga ditanyakan. Kalau ada kemusykilan yang tiba-tiba je ada di pemikiran kita tadi kan, dipersilakan. Bagaimana? Ada apa-apa yang dikongsikan? Agaknya semuanya jelas ya. Terima kasih Sophia. Ya. Ya, sama-sama. Khairul Syifa. Alhamdulillah tak ada soalan. Masya Allah. Siti Nuraini. Terima kasih Ustazah for sharing ilmu. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Maknanya jelas ya tadi ya. Alhamdulillah. Lega juga saya kalau jelas. Masya Allah. Tabarakallah. Zafir Zafira. Bagi love pada saya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Oh, betul-betul hari ni macam tak ada soalan je, admin. Okay, kalau tak ada soalan, tak apa. Oh, boleh saya tahu nama buku? Nama buku ini ya. Ini. Kita guna buku ini. Terbalik, sorry. sorry. Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Mukhtasar Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Kita guna buku ini. Dah jauh jugalah ya kita bincang kitab ini di Masjid Al-Muttaqin. Sekarang kita berada di hadis yang ke-31. Buku ini kalau mungkinlah tanya nak dapat di mana? Nak dapat di mana buku ini? Buku ini boleh kita dapatkan di Muslim Media. Boleh hubungi Muslim Media bookstore, tanya pada mereka ada tak lagi stok bukunya. Sebab kitab ni saya guna di 3 tempat untuk pengajian yang saya kendalikan lah, ada di 3 tempat. Iaitu di Masjid Asy-Syafa'ah, di Masjid Asy-Syakirin dan juga di Masjid Al-Muttaqin. Ada 3 tempat. Jadi ramai jugalah permintaannya banyak. So kalau sesiapa yang nak dapatkan bukunya, call Muslim Media Bookstore, tanya pada mereka ada tak lagi stok. Kemudian mereka akan simpan untuk kita. Akan simpan untuk kita. Dan tak silap mereka juga ada buat penghantaran ke rumah. Tengoklah, mungkin kalau banyak mungkin mereka hantar, kalau sikit tidak ke apa. Cuba call ya. Baik, daripada Suryati Harijono. Adakah orang zuhud ni dikira merendah diri? Ya, boleh. Boleh juga kita panggil sedemikian. Kalau kita rujuk kepada pendapat daripada Al-Hasan rahimahullah, daripada definisi beliau, yang mana beliau katakan bahawasanya orang yang zuhud tu ialah orang yang mana dia tak rasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini boleh kita masukkan pada kategori ataupun dengan maksud orang itu merendah diri. Kan? Dia merendah diri maknanya kalau orang yang dia ni rasa diri dia bagus, dia takkan cakap gitu. Kalau orang yang mana dia memang bagus, saya tak nafikan ada orang dia bagus. Tapi bila dia nampak orang lebih bagus daripada diri dia ataupun lebih baik. Contoh senang beginilah, kita kata kalau kita nak kaitkan dengan zuhudnya, dia kaya. Ada orang dia kaya. Bila dia lihat orang yang lebih kaya daripada diri dia, adakah dia nak rasa jealous? Dia nak rasa cemburu padahal dia dah memang kaya. Orang yang zuhud, betul-betul zuhud dalam keadaan yang dia kaya ini ya, Suryati, orang ini dia akan kata, oh Masya Allah, Alhamdulillah dia lebih kaya daripada saya. Ini zuhud namanya. Dia kata, macam kau je kaya, aku pun kaya juga. Apa? Beli handbag 1,000. Aku boleh beli handbag 2,000 lah. Ini tak. Dia tak begitu. Maknanya dia lebih merendah diri. Tak apalah rezeki dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah berikan rezeki kepada dia. Kita dah ada rezeki kita, Alhamdulillah begitu.
So boleh juga kita kaitkan maksud zuhud ini dengan orang yang merendah diri. Yang mana dia rasa diri dia ada orang, dia rasa ada orang lain yang lebih baik, lebih bagus daripada diri dia. Dan selalunya orang yang zuhud ini dia tak puji-puji diri dia. Dia tak agung-agungkan diri dia. Dia maknanya dia elakkan. Dia elakkan daripada untuk memuji diri dia. Selalunya begitulah orang zuhud ni. Baik, ada soalan yang lain. Assalamualaikum Ustazah, apa amalan harus kita lakukan untuk make sure kita ada zuhud? Okay, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nuri Shikin. Oh, dia biasa sikit. Selalu nama yang kita dapat Nur Ashikin, tapi ni Nuri Shikin. Nuri Shikin. Unik nama ni. Nuri Shikin. Okay, Norish begini. Boleh ya saya panggil Norish? Kita ni amalan yang nak make sure kita ni zuhud, dia mudah saja. Iaitu jaga hubungan kita dengan Allah. Maksud saya jaga hubungan kita dengan Allah ialah jangan tinggalkan amal ibadah kita. Yang basic-basic tu pun dah okey dah sebenarnya. Solat 5 waktu kita, kan? Puasa, zikir, kita baca Al-Quran. Kerana apa? Bila kita jadi orang yang sentiasa mendirikan solat, solat yang wajib. Okay? Kemudian kalau kita ada kemampuan untuk kita tambah dengan solat sunat kita. Dia adalah satu bentuk kedekatan kita dengan Allah yang kita bina. Orang yang dekat dengan Allah, dia akan sentiasa sedar dunia ini adalah jambatan untuk dia menuju ke akhirat. Sebab itu penting kita sentiasa istiqamah dengan amalan-amalan kita. Baca Al-Quran contohnya saya kata. Kita istiqamah dengan pembacaan Al-Quran kita. Kita ni muslimah, kalau kita baca betul-betul ya Norish, kita kalau baca Al-Quran kita betul-betul, kita hayati maknanya, kita baca, kita tadabbur, boleh buat air mata kita mengalir yang mana kita sedar hidup kita ini adalah sementara, sebentar sahaja. Sebab dalam Al-Quranul Karim itu sendiri, banyak ayat-ayat yang peringatkan kepada kita tentang bahawa dunia ini adalah tempat persinggahan kita. Akhirat adalah negeri kita yang abadi. Dunia yang satu tempat yang abadi yang akan kita pulang ke sana. Maka kita ni kalau jadi seorang muslimah yang jaga amal soleh kita. Solat 5 waktu kita berpuasa, kan kita puasa sunat lah. Kalau puasa Ramadan tu dah lepas dah. Itu memang wajib kita nak buat. Tapi sekarang ni macam mana? Kalau kita nak kekal zuhud, okey. Kita berpuasa sunat. Nak jaga diri kita supaya kekal zuhud tadi. Kita berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bagus. Kita dalam keadaan kita setengah sibuk. Siang malam ni fikir kerja kita, anak, suami, nak settle ni semua kan. Perbanyakkan zikir. Perbanyakkan zikir sebab dia akan buat kita lebih tenang dan ingat kepada Allah. Yang mana kita tahu bila kita dah penat-penat tadi kita zikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah ni kan, dia akan buat kita rasa tenang. Dia akan kata, oh dunia ni memang tempat kita sementara. So selama mana kita hidup ni, kita minta bantuan daripada Allah. Supaya kita ni kekal sabar dengan dunia yang menjadi tempat sementara kita tu tadi. Okay, mudah-mudahan terjawab. Yang penting istiqamah, konsisten dengan amal ibadah kita. Walaupun kita rasa amal ibadah tu just a basic thing. Macam basic je, takkanlah setakat itu je. Setakat solat 5 waktu je Ustazah, betul. Setakat saya zikir je, betul. Setakat baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran. Ia adalah amalan-amalan yang boleh membantu kita untuk tetap kekal dalam keadaan yang zuhud. Kerana apa? Ada peringatan, ada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Okay, ada soalan yang lain mungkin saya boleh ambil soalan yang ketiga, yang terakhir di sini. Jika ada. Assalamualaikum Ustazah. Alison. Maaf ya kalau saya tersilap ucap namanya. Saya panggil Din je lah. Lelaki ya ni? Mungkin lelaki lah. Kuliah Muslim. Okay, bagaimana jika seseorang itu tidak suka dipuji walaupun dia mendapat banyak anugerah-anugerah? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi din. Di sini kita lihat ya, kalau orang tu dia tak suka dipuji, mungkin ialah kerana dia ingin menjaga niat dia.
supaya tidak keluar daripada keikhlasan. Saya kira begitu orang yang begini. Tapi sebenarnya tak salah. Kalau orang puji kita, ia adalah busyra lil mu'min. Ada dalam sebuah hadis yang Nabi SAW sebutkan. Saya ambil mafhumnya saja untuk hadis ini. Hadisnya sahih. Bila ada orang puji kita, dia sebenarnya adalah berita gembira yang Allah dulukan di dunia ini untuk orang yang beriman. Begitu. Jadi tak salah kalau ada orang yang puji. Okey? Cuma bagaimana kita berhadapan dengan pujian-pujian itu tadi? Adakah dia akan menjadikan kita orang yang membangga diri ataupun lebih menjadikan kita orang yang merendah diri? Sebab itu, kalau kita rujuk dalam surah An-Naml, tak silap saya. Sekejap, saya nak cari surah itu supaya tepat ayatnya, supaya kita boleh rujuk bersama ya. Saya tak ingat ayatnya yang keberapa. Surah An-Naml. Okay. Dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-40, ada satu ungkapan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam, dia adalah seorang nabi yang Allah berikan dengan kurniaan dan anugerah yang begitu, Masya Allah. Kan, kaya, hartanya, Masya Allah. Okay? Dan bila ada sesuatu kehebatan yang ada pada dia, dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-40, ini bagus. Kita kalau ada orang puji kita, kita ucapkan ayat ni bagus. Kerana apa? Dia memberikan ataupun mengembalikan kembali pujian-pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata dia? Qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah limpah kurnia Tuhanku untuk menguji aku. Adakah aku akan jadi orang yang bersyukur atau aku akan jadi orang yang kufur terhadap nikmat itu. Sebab tu saya kata tak salah kalau ada orang puji kita. So kita jangan marahlah kalau ada orang puji kan, tadi kan macam tak suka sangat orang puji. Kau jangan puji aku lah, aku tak suka dengar. Tak payahlah cakap gitu kan. Orang puji kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah orang puji kita. Kan? Kita pun kata hadza min fadli rabbi. Kita kata ini adalah kurniaan daripada Tuhan aku. Sebagai juga peringatan bagi diri kita supaya kita ni jadi orang yang bersyukur. Jangan jadi orang yang kufur terhadap nikmat itu tadi. Okey, surah An-Naml pada ayat yang ke-40. Boleh rujuk. Okey, surah An-Naml pada ayat yang ke-40. Baik, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Itu sahajalah, tak boleh ambil lagi. Nanti kan sampai ke pukul 12 nanti. Tak makan saya ni. Lapar dah ni. Okey, so itu sahaja Muslimah untuk kuliah kita dan perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama mengikuti pengajian di Masjid Al-Muttaqin dan juga untuk pengajian saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kepada kita dengan nikmat kesihatan, nikmat kelapangan masa untuk terus-terusan menuntut ilmu agama. Tak kira di mana jua. Dan sekarang pun kita berada di online ni, Alhamdulillah. Itu satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Baik, itu saja Muslimah untuk perbincangan kita pada hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan insya-Allah. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.